Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada petang 17 Ramadan hari Ahad ini dapat kita bersiaran sekali lagi dalam di FB Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah. Dan singkatan ini kita akan bersiaran bersama dengan pentazkirah jemputan kita, insya-Allah satu nama yang tak asing lagi di tanah air kita, khususnya di utara tanah air, yang mana beliau merupakan guru saya yang lebih 20 tahun dan antara kupasan yang menarik bagi mengikuti kuliah Ustaz Abdul Halim Nasir ini ialah bagaimana beliau dapat mengupas tajuk kaitan dengan sirah Rasulullah SAW dan para sahabat yang begitu baik sekali. Alhamdulillah berada di surau Sungai Tapah di Ipoh, di Manjui, di Ipoh ini. Alhamdulillah, Ustaz akan bersama dengan kita bersiaran sebentar lagi. Pada petang ini, online kita yang hari ini dah masuk siri yang ke-17 dan kita pada esok akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz MK Azman. Ustaz MK Azman ialah merupakan suami kepada Allahyarhamah Ustazah Syadia Abbas yang kembali ke rahmatullah pada sebelum Ramadan baru-baru ini. Dan tajuknya ialah bekalan ke barzakh. Itu kita akan bersama dengan Ustaz MK Azman pada petang esok. Pada lusa 12 Ramadan, 19 Ramadan, 12 Mei, kita akan bersama Ustaz Syafi Yusof Ghani, penceramah terkenal di negeri Pulau Pinang. 13 Mei, kita akan bersama hari Rabu bersama Ustaz Syaril Long, juga tokoh yang tak asing lagi dari Sungai Petani. Pada 14 Mei 21 Ramadan bersama Ustaz Suhaizi yang juga lebih dikenali sebagai Habib Syekh Penang. So kita akan bersama Ustaz Suhaizi pada 14 Mei hari Khamis. Pada 15 Mei kita akan bersama Ustaz Fawaz Muhammad Jan, juga tokoh yang kita kenali, ulama muda kita yang kita kenali. 16 Mei Ustaz Zamri Hashim daripada Penaga Pulau Pinang, banyak mengarang kitab selalu dijadikan sebagai bahan untuk kita daurah dan sebagainya. Pada 17 Mei kita bersama pakar motivasi kita daripada Sarawak, Ustaz Solhi Sharif, hari Ahad 17 Mei minggu hadapan. 18 Mei kita akan bersama dengan Imam Zul, iaitu mudir Kota Raja sendiri. 19 Mei 26 Ramadan kita akan bersama sembang santai Ramadan dalam siri kita ini bersama dua selebriti terkenal tanah air, iaitu Ustaz Munif Hijaz daripada kumpulan Nasyid Hijaz dan Ustaz Azwan daripada kumpulan Nasyid Faiz pada 19 Mei hari Selasa. Pada 20 Mei kita masih menunggu jawapan seorang penceramah atau suhur kita. 21 Mei bersama Ustaz Muhammad James Faven, dan pada 22 Mei kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, insya-Allah. Dan pada hari terakhir kita ada putusan Aidilfitri. Baik, Ustaz Abdul Halim Nasir telah pun muncul. Boleh dengar suara saya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Boleh clear, Ustaz? Clear, line clear elok. Kami ni hujan lebat baru orang utara kata berus keriat. Dapat bertemu dengan Ustaz pada petang ini. Baik. Jadi kita minta sidang penonton sekalian dapat sharekan, sebarkan tazkirah kita pada petang ini. Majlis ilmu kita dapat disebar-sebarkan lagi. Invite sahabat-sahabat kita
untuk naikkan view kita pada petang ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Siratal ladzina Baik, Fadil Ustaz, saya dengan segala hormatnya persilakan Ustaz untuk menyampaikan tazkirah Ramadan online bertajuk Badar Al-Kubra, Islam Pasti Menang, insya-Allah. Dan kita akan bersama dengan Ustaz, anggarannya dalam 30 minit. Kalau nak extra tu pulang pada Ustaz. Dan itu makluman, tazkirah Ramadan online kita diadakan sepanjang 30 hari Ramadan, 30 minit dan 30 bersama 30 pentazkirah. Silakan Ustaz dengan hormatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Hazhan dan seluruh warga kerja Kompleks Tarbiyah Rawdatul Jannah Ipoh Perak, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Ramadan Al-Mubarak mengajar kepada kita bahawa sesungguhnya di sana terlalu banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku yang dikaitkan dengan peperangan di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bukan sekadar kepada tajuk yang ingin kita bahaskan, iaitulah Ghazwah Badar Al-Kubra. Tetapi di bulan Ramadan juga berlaku peristiwa besar yang mesti diingati oleh setiap umat Islam, yang mempunyai signifikan yang cukup besar kepada agama Allah. Di antaranya peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Maka ia berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Juga pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu ta'ala, yang membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin daripada cengkaman tentera-tentera Salibiyah.
juga ia berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Berlaku juga peperangan Ain Jalut di antara dua kuasa besar pada waktu itu. Di antara tentera Islam kerajaan Mamluk Turki bertempur dengan kerajaan Mongol yang akhirnya memberi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Ini berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Termasuklah yang akan kita bahas pada petang ini adalah Badar Al-Kubra. Yang semua kita mafhum berlaku pada 17 hari bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut peristiwa ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran pada ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah berfirman, dan ingatlah akan peristiwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah menolong kamu. Disebut dengan lafaz bi Badrin, disebut kalimah atau lafaz Badar itu. Wa antum azillah, dalam keadaan kamu berada dalam suasana yang cukup lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita peristiwa Badar yang berlaku ini dalam keadaan tentera Islam berada dalam bentuk kekuatan yang cukup lemah. Kalaulah kita mahu mengimbau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dan menghadam Badar Al-Kubra, maka sudah tentu secara mudah kita sebut tentera-tentera Islam tidak akan mencapai kemenangan kalau dibaca di sudut zahiriah sahaja. Bagaimana tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan banyak riwayat yang selalu kita sebut 313 jumlah. Ada yang menyebut dengan 328. Ada juga yang menyebut 308 orang. Ada juga yang menyebut lebih daripada itu. Tetapi jumhur menyebut dengan 313 orang. Jumlah ini tidak penting. Walaupun jumhur menyebut begitu, itulah yang kita pegang. Kalau mahu dibandingkan dengan 1000 tentera Abu Jahal yang memang menyimpan dendam kesumat terhadap kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asalnya Abu Sufyan yang dikepung, yang dipintas, cuba dipintas oleh para sahabat,
ketika Abu Sufyan pulang daripada bumi Syam, membawa untung laba 50,000 dinar. Bukan dirham, dinar. Wang emas yang cukup banyak nilai laba perniagaannya. Dan dia dah selamat dah sampai ke bumi Makkah. Dan dia dah beritahu Abu Jahal, tak payah peranglah, dia pun dah selamat. Tetapi demikian sifat musuh-musuh Allah. Tidak pernah senang dengan Islam. Sentiasa mencari jalan untuk melemahkan Islam. Maka bayanglah, dengan 300 lebih tentera Nabi, berbanding dengan 1000 tentera Abu Jahal. Di pihak Rasulullah, kalau kita mahu membahaskan kekuatannya, di sudut kekuatan tenteranya, apalah yang ada pada Rasulullah? 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. 2 ekor kuda Nabi khususkan kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, menantu Abu Bakrin, suami kepada Asma, dan seekor lagi sebagai sayap kiri Nabi beri kepada Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. 2 ekor kuda sahaja. Abu Jahal mengikut riwayat 700 ekor kuda. Rasulullah 70 ekor unta. Dan setiap seekor unta, sahabat menungganginya bergilir-gilir. 3 orang seekor unta. Rasulullah pun bergilir dengan 2 sahabat lagi. Bayangkan kekuatan yang Nabi ada. Senjata adalah beberapa bilah pedang, pelepah-pelepah tamar dan serban-serban yang koyak. Itulah yang dijadikan alat untuk menentang musuh kepimpinan Quraisy. Makna disebut di sudut material, pandangan luaran kita Nabi akan kalah dan tumbang. Tetapi demikianlah yang kita mesti faham. 2 puak yang bertembung dengan 2 misi yang berbeza. Di sini kekuatan Badar Al-Kubra. Satunya golongan tentera Islam, Rasulullah, Muhajirin dan Ansar, bergerak dalam keadaan yang cukup terhad. Baru 2 tahun Nabi di Madinah. 2 tahun ni kita kata, apalah sangat kemajuan di sudut, kalau kita nak kata, batalion peperangan, apalah sangat yang Nabi boleh bina. Berbanding dengan Fathul Makkah, berbanding dengan Perang Tabuk, yang sudah kuat pada waktu itu. Tahun 2 Hijrah, apa batalion yang Nabi boleh bina pada waktu itu? Sahabat Ansar dan Muhajirin bersama Nabi 300 lebih yang memutuskan keputusan di suatu tempat namanya Rauha. Di situlah mereka memutuskan untuk terus merempuh musuh Allah, walaupun jumlahnya 300 lebih sahaja. Tetapi jumlah 300 lebih ini, misi dia, tujuan dia adalah untuk mempertahankan agama Allah. Adalah untuk menegakkan Islam. Adalah untuk menunjukkan aizah Islam. Adalah untuk menunjukkan kepada umat bahawa agama Islam, umatnya
adalah golongan yang tak reti nak cari gaduh, nak cari musuh. Tetapi bila musuh mencabar, Islam tidak boleh menolak. Itu dasar dan prinsip. Itu yang Rasulullah ajar. La tatamannau liqa'al adu. Liqa'al adu. Nabi kata jangan kamu bercita-cita nak cari musuh. Islam tak pernah ajar kita cari musuh dengan orang. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاثْبُتُوا. Tapi bila kamu bertemu dengan musuh, maka fathbutu, kata Nabi. Hendaklah kamu sabat, hendaklah kamu tetap, jangan berganjak ketika kamu bertemu dengan musuh. Cari gaduh tidak. Tapi kalau musuh cari pasal, kita takkan berganjak. Itu prinsip yang Rasulullah ajar kita. Satu golongan dengan material yang tak berapa cukup, tetapi pergi bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Badar dengan jarak 130 km. Satu riwayat 130 lebih. Misi mereka tidak lain ialah mempertahankan Islam, mempertahankan bumi Madinah, mempertahankan kepimpinan ulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu dengan misi dan tanggungjawab yang berkait dengan iman ini, maka unta kuda yang sedikit dirasakan banyak oleh para sahabat. Berbanding dengan di suatu pihak yang menzahirkan sifat kebencian mereka kepada Islam, yang menampilkan hampir keseluruhan pimpinan-pimpinan mereka. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, abangnya Syaibah bin Rabi'ah, anak kepada Utbah, Al-Walid bin Utbah, menampilkan semuanya kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak terlibat dalam peperangan Badar. The rest hampir keluar semuanya dengan ucapan-ucapan sombong mereka. Abu Jahal membekalkan sama di dalam rombongan peperangannya tong-tong arak yang beratus-ratus tong. Turut dibekalkan sama penari-penari wanita yang kata Abu Jahal, mereka akan menghiburkan kita. Kita akan meminum arak sepuas-puasnya. Nanti Muhammad akan tahu, kata Abu Jahal, siapakah kita ini. 1000 jumlah. Satu kuantiti yang agak besar. Banding Nabi 300 lebih. Dengan nisbah 1 tentera Nabi, 3 tentera Abu Jahal. Bayanglah. 1 nisbah 3. Tetapi apabila 1000 tentera bergerak dengan niat untuk melenyapkan Islam, 1000 tentera bergerak untuk melemahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, 1000 tentera bergerak dengan suatu niat untuk menghancurkan kepimpinan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan muslimin muslimat boleh memahami apa yang disebut oleh Allah di hujung juzuk 2 Al-Baqarah, ayat yang selalu kita baca dan kita dengar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah,
betapa ramai, betapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan golongan yang bersabar. Ini janji Allah. Syaratnya kita berjuang, berjihad untuk menegakkan agama Allah. Walau kita sedikit, yakinlah pertolongan Allah pasti akan sampai. Demikian Badar Al-Kubra. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengkhabarkan, di malam hari ketika kami sampai di satu kawasan yang Nabi persetujui dengan sokongan para sahabat. Ini bukan wahyu. Tempat Nabi berkhemah tu bukan wahyu. Ini pilihan Nabi, pilihan sahabat. Walaupun mula-mula Nabi berhenti di satu kawasan lain, tiba-tiba dicelah oleh Abu Munzir. Abu Munzir kata, "Ya Rasulullah, boleh tak saya beri cadangan?" Nabi kata, "Sila." Ni Rasulullah, kita pun kena ada perangai begitu. Dalam perkara yang tidak ada wahyu, yang tidak membabitkan wahyu, hadis Nabi, kita boleh berlapang dada. Dalam perkara yang ada kaitan dengan Quran, kita tidak boleh berganjak. Kita mesti bertegas dengan perintah Allah. Adapun berhenti di tempat itu adalah saranan awal Nabi. Tiba-tiba Abu Munzir kata, "Ya Rasulullah, boleh saya beri cadangan?" Nabi kata, "Sila." Abu Munzir kata, "Kita tinggalkan tempat ini, kita pergi ke depan sikit. Kita cari kawasan yang ada wadi, oasis. Kawasan yang ada wadi, kemudian kita tengok berapa ada oasis wadi itu, kolam air itu. Kalau ada 4 atau 5, maka kita tinggalkan satu. Kita berkhemah di tepi wadi itu, di tepi oasis itu, di tepi wadi itu. Kemudian 4 lagi kita kambus. 4 lagi oasis atau wadi air itu kita kambus. Biar musuh dahaga, tak dapat air. Biar musuh kalah." Ini cadangan Munzir. Maka Rasulullah bersetuju. Buka balik khemah dan bergerak ke satu kawasan yang didapati banyak oasis. Maka Nabi arahkan sahabat untuk berkhemah di tepi oasis, di tepi satu wadi. Air dia banyak. Senang sahabat nak minum, nak bersih, berwuduk dan sebagainya. Maka oasis wadi yang lain Nabi arahkan ditimbus supaya musuh dahaga kehausan. Ini taktik peperangan. Baik. Malam tu kata Sayyidina Ali, Allah menurunkan hujan. Kami semua pakat lena. Aku terjaga, kata Sayyidina Ali. Dan setiap kali aku terjaga, aku hanya melihat seorang lelaki yang tidak tidur-tidur. Aku jaga aja, aku tengok dia masih berdoa. Aku lelap mata aku balik. Terjaga balik, aku tengok dia masih berdoa. Berdoa dengan lenangan air mata. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata malam tu Nabi tak tidur sampai pagi. Berdoa di bawah sepohon pokok di medan Badar. Bermunajat kepada Allah dengan tangisannya sampai subuh. Allahu Akbar. Kami lena elok keletihan kami.
Allah menurunkan hujan yang lebat. Nu'asan dalam surah Al-Anfal. Allah Ta'ala sebut hujan aman. Nu'asan amanatan. Hujan yang memberi satu bentuk ketenangan kepada para sahabat. Makanya esoknya sahabat jadi fresh, bertempur dengan penuh semangat dan kekuatan tubuh yang sihat. Muslimin muslimat, di antara kehaibatan keistimewaan Badar Al-Kubra ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertempur malahan di Haura lagi, yakni tempat Nabi mesyuarat dengan sahabat sebelum bergerak ke Badar, namanya Haura. Di situ waktu Nabi minta pandangan Ansar, Ansar kata, "Imdi ya Rasulullah, teruskan, berjalanlah wahai Rasulullah, kami akan terus bersama dengan." Lalu selesai semua takbir setuju, maka Nabi pun kata pada sahabat, "Aku melihat akan kematian mereka." Oh, Nabi tak sampai Badar lagi, tapi Nabi sebut dah pada sahabat nama Abu Jahal, nama Umayyah, nama Utbah, Al-Walid, Syaibah. Nabi sebut dah satu. Nabi kata, "Aku melihat saat dan tempat kematian mereka." Ini Badar. Sehinggalah Nabi sampai, dan apabila Rasulullah melihat gerombolan Badar, gerombolan musyrikin sampai, dan sebelum bertempur pada hari Jumaat pagi 17 Ramadan itu. Jumaat pagi, no, Badar 17 Ramadan, Jumaat pagi. Sebelum bertempur, Rasulullah berdoa dengan doa yang masyhur. Allahumma in tahlik hadhil isabah la tu'bad. Nabi kata, "Ya Allah, kalaulah pasukan yang kecil ini kalah, kalaulah kami 300 lebih ni kalah, la tu'bad, maka tidak ada lagi orang yang bakal menyembahmu, wahai Allah." Itulah doa Nabi, memohon kepada Allah supaya dikurniakan kemenangan. Kerana Badar itulah benih-benih awal yang telah berpegang dengan agama Allah, kumpulan awal yang mencintai Allah dan Rasulnya, sama ada daripada Makkah Muhajirin atau Ansar itu sendiri, dengan jumlah yang tidak ramai. Kalau kami kalah, ya Allah, habislah kami, ya Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertempuran berlaku. Panjang cerita kalau kita nak sebut. Saya nak ambil poin-poin penting dalam waktu yang ringkas ini. Apa dia? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala tenteranya daripada langit. Kalau tuan-tuan ziarah Medan Badar Al-Kubra, 130 km daripada Madinah, tuan-tuan boleh ziarah Maqam Syuhada Badar, 14 orang sahabat. 14 orang sahabat yang gugur syahid. Yang paling muda sahabat berusia 16 tahun, iaitulah Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pada peringkat awal Nabi tak izinkan dia berperang. Dia baru 16 tahun, tapi dia merayu, dia nak pergi juga. Akhirnya dia menangis depan Nabi. Nabi kesian.
maka Nabi bawa dia dalam medan Badar. Umair bin Abi Waqqas diceritakan oleh Sa'ad abang dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, akulah yang memakaikan pedang untuknya. Makna kecil budak, akulah yang tolong sarungkan pedang kepada dia. Sarungkan pedang tu. Pakaikan dia pedang ikat di pinggang, kecil sangat dia. Dan dialah syuhada yang paling muda pada usia 16 tahun. Umair bin Abi Waqqas telah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat menyebut Ubaid bin Abi Waqqas antara dua. Bagaimana dia merupakan syuhada yang paling muda sekali. Muslimin muslimat, kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat ziarah Badar Al-Kubra, kawasan peperangan Badar, di sebelah kanan, kalau ikut posisi perang, di sebelah kanan tentera Rasulullah. Musyrikin belah sana, Rasulullah dan sahabat sini, sebelah kanan Nabi. Ada satu bukit, digelar sekarang dengan Jabal Malaikah. Bukit Malaikah. Daripada situlah mengikut riwayat, daripada atas arah bukit itu, itulah yang difirmankan oleh Allah pada ayat 124 Ali Imran. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Allahu Akbar. Yakin tuan-tuan muslimin muslimat. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ayat 124 Ali Imran. Allah kata, ingatlah peristiwa wahai Muhammad, ketika mana kamu berkata kepada orang-orang yang beriman di dalam peperangan Badar itu. Ingat ketika kamu berkata, tidakkah cukup dengan Allah menurunkan kepada kamu bisalasati alafim minal malaikah, dengan jumlah 3,000 malaikat. Walaupun Nabi tidak mengira jumlah malaikat yang turun, tetapi demikianlah yang Allah sebut dan menjadi keimanan kewajipan kita meyakini bahawa jumlah malaikat adalah 3,000 malaikat. Di dalam surah yang lain, surah yang sama Ali Imran, Allah Ta'ala sebut bi khamsati alafim minal malaikat. Allah sebut pula dengan 5,000 malaikat. Satu ayat 3,000, satu ayat 5,000. Maknanya tentera-tentera Quraisy, tentera-tentera Rasulullah adalah sebanyak 3,000, malaikat yang turun daripada langit adalah 3,000 ke 5,000 tentera malaikat. Muslimin dan muslimat, pakat doa. Line di Kota Raja tu tak berapa elok. Line internet tak berapa clear. Hujan tengah lebat di atas gunung sana. So pakat doa Allah permudahkan line untuk Ustaz Azhan dan tim di Kota Raja Ipoh. Baik, saya sambung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Allah sebut, Allah menurunkan 3,000 malaikat, satu ayat 5,000 malaikat. Makna apa tuan-tuan muslimin dan muslimat? Apabila kita berjuang,
kita berjihad di jalan Allah, jangan kita lupa pertolongan Allah pasti akan datang. Lambat atau cepat, tuan-tuan kena yakin. Allahu Akbar. Walanansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Ingat tu Allah sebut. Allah kata, dan demi sesungguhnya aku akan menolong, aku akan membantu orang-orang yang membantu dan menolong agamaku ini. Siapa tolong Allah, Allah akan tolong dia. Itu janji Allah. Dalam surah yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika sekiranya kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan menetapkan kaki kamu, pendirian kamu di atas agama ini. Maka kewajipan saya, tuan-tuan muslimin muslimat, ialah menolong, membantu, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti faham. Jangan dibiarkan agama Allah diperlekehkan oleh musuh. Bangunlah bercakap ke, tindakan apa saja, menulis ke apa saja, asalkan Islam dibela. InsyaAllah, yakinlah pertolongan Allah akan sampai. Allah menurunkan ribuan malaikat membantu Rasulullah dan para sahabat di dalam medan Badar Al-Kubra. Muslimin muslimat, akhirnya kita nak sebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kita supaya meyakini akan janji-janji Allah. Apa maksud saya? Iaitulah ketika selesai peperangan ini, ketika Rasulullah melihat, mendapati 14 orang para sahabat gugur sebagai syuhada, dan didapati ketika cabut lari lintang pukang musyrikin Makkah, jumlah musyrikin yang terkorban, yang mati dalam kekafiran ialah 70 orang musyrikin, termasuk pemimpin-pemimpin besar mereka, Abu Jahal, Umayyah, Ubay dan sebagainya. Maka apa yang saya nak pertekan di hujung kuliah ialah bagaimana Rasulullah mengarahkan para sahabat supaya mencampakkan bangkai-bangkai mayit ini, dicampakkan dalam sebuah telaga buruk yang ada di Badar pada waktu itu. Campak dalam telaga buruk. Lalu bila selesai 70 musyrikin ni dicampakkan dalam telaga buruk itu, maka Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri di tepi telaga itu. Dan Rasulullah bersabda sambil menyebut nama mereka satu persatu, yakni hak besar-besar. Nabi menyebut, wahai Umar bin Hisham, iaitulah Abu Jahal. Wahai Umayyah, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Al-Walid. Nabi sebut nama dia satu-satu pemimpin kanan yang dah mati. Lalu selesai Nabi sebut nama-nama mereka. Nabi bersabda, sudahkah kamu mendapati bahawa janji Allah itu benar? Nabi tanya. Sesungguhnya kami mendapati janji Allah itu benar.
Bila Nabi sebut begitu, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kamu bercakap dengan bangkai-bangkai? Adakah mereka mendengar suara? Adakah mereka mendengar ucapan kamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya Umar, mereka mendengar apa yang aku katakan. Lebih daripada apa yang kamu dengar," kata Nabi. Tetapi mereka tidak dapat menjawabnya lagi. Allahu Akbar. Di sinilah hukum yang diambil di dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu keharusan talqin di medan, di tanah perkuburan. Talqin ni haruh aja, tak talqin pun tak apa, jangan bergaduh. Dalam mazhab Syafi'i diambil dalil ni, iaitu roh mendengar apa yang diucap oleh orang yang hidup sesudah dia dikuburkan. Begitu. Baik. Bagaimana Rasulullah sebut mereka dengar dan mereka tak boleh jawab lagi. Baik. Apa poin saya nak pertekankan di hujung kuliah ialah, bila Nabi kata, "Sudahkah kamu mendapati janji Allah benar?" Sesungguhnya kami mendapati janji Allah itu benar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nak sebut Allah menjanjikan bagi dua pihak. Pihak yang menentang Islam pasti akan menemui kekalahan. Pasti akan menemui kegagalan. Pasti akan dihina oleh Allah dan manusia yang lain. Kematian mereka, kematian yang dilaknat. Kematian mereka, kematian yang tidak dikenang oleh sesiapa. Tetapi suatu janji lagi bagi mereka yang mati dalam keadaan membela agama Allah. Allah menunaikan janjinya. Janji Allah benar bagi mereka-mereka yang berjuang Islam. Bagi mereka yang mempertahankan Islam. Allah akan menolong mereka. Kalau mereka mati, mati mereka mulia. Mati mereka cukup dirindui oleh orang-orang yang masih hidup. Nama mereka disebut walau kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Disebut sampai ke hari ini. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebut Ja'far bin Abu Talib. Disebut dengan Mus'ab bin Umar. Disebut nama sahabat-sahabat yang gugur syahid. Apakah tuan-tuan muslimat pernah bertemu dengan mereka? Jawabnya tidak pernah. Tetapi nama mereka hidup sampai ke hari kiamat. Kenapa? Kerana hidup mereka membawa risalah agama Allah. Hidup mereka kerana mempertahankan Islam, maka mereka mati pada jasad, tetapi hidup pada nama mereka. Muslimin dan muslimat sekalian, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Walaupun saya rasa masih lagi Ustaz Azhan and the team menghadapi masalah di Kota Raja. Alhamdulillah keluar balik, alhamdulillah. Dan saya mohon maaf di atas kekurangan, di atas segala kesilapan tutur kata. Dan akhirnya sebelum saya berundur dan serahkan semula kepada Ustaz Azhan di Kota Raja, maka marilah kita bersama-sama membantu Ma'had peninggalan almarhum Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz ini. Kompleks Tarbiyah Raudhatul Jannah di Meru, di Ipoh ini. Yang tuan-tuan boleh bantu sumbangannya.
yang ada di skrin sekarang. Tuan-tuan boleh bantu tolong. Saya tahulah di sudut keuangan, apinya, elektriknya. Saya mengajar bulanan di sana, tiap-tiap bulan. Hari Rabu, minggu pertama, jam 10 pagi. Saya tahulah akan segala perjalanan di sana. Maka marilah kita bantu sekadar yang kita mampu. Ingat Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Mafhumnya, selamatkanlah dirimu dari dibakar oleh api neraka, walaupun kamu hanya bersedekah dengan sebiji buah tamar. Allahu Akbar. Itu motivasi dari Rasulullah. Antara jalan nak selamat dari neraka ialah bersedekah. Dalam hadis yang lain, istanzilur rizqa bisadaqah. Nabi kata turunkanlah rezekimu. Maksudnya kalau nak murah rezeki dalam hidup, Nabi kata istanzilur rizqa bisadaqah. Murahkanlah rezekimu, permudahkanlah laluan rezekimu dengan banyak bersedekah. Bantulah almarhum Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz dengan segala pemikiran dia yang telah dia curah sebagai penasihat kompleks. Segalanya dia telah curahkan. Dan bagaimana majlis pecah tanah Masjid Kompleks Kota Raja yang duk atas backhoe tu, yang pegang yang pecah tanah tu, saya lah. Walaupun saya bukan YB pada waktu itu, tapi saya diberi penghormatan oleh Ustaz Azhan untuk pecah tanah. Oh, kita pun tak pernah pegang backhoe. Orang ajarlah gear kiri kanan dan bulldozer pun cangkuklah tanah tu. Itulah masjid yang kita lihat. Itulah surau yang kita lihat di atas bukit tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bantu sekadar yang kita mampu. Almarhum telah meninggalkan untuk kita dengan pemikiran dia, dengan nasihat dia. Maka Ustaz Azhan selaku bos di Kota Raja, dia pula memikul tanggungjawab yang besar untuk running Kota Raja. Bukan suatu tugas yang berat dengan keuangannya dan sebagainya. Maka saya pohon muslimin dan muslimat, pendengar-pendengar sekalian, untuk membantu ma'had sedaya upaya kita supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya untuk kita bersama-sama hidup dalam rahmat, mati juga dalam rahmat dan kasih sayang Allah, seterusnya ke syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Saya serahkan semula kepada moderator Ustaz Azhan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Halim Nasir yang telah menyampaikan tazkirah Ramadan online pada kita pada petang ini berkaitan dengan peristiwa Badar Al-Kubra. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ambil iktibar, ambil mutiara-mutiara ilmu yang telah beliau sampaikan, dikongsikan pada petang ini insyaAllah. Betapa pada mati Allah SWT, oleh kerana kita hampir menjelang waktu asar, mungkin tak dapat menjawab persoalan ataupun nak komen daripada sidang penonton yang telah menyatakan pada pihak admin, dan minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tazkirah Ramadan online pada petang esok bersama Ustaz MK Azman, iaitu suami Amuirhamah Ustazah Syadia Abbas, yang akan bersama kita berkaitan dengan tajuk bekalan ke barzah insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Abdul Halim Nasir. InsyaAllah Ustaz, kita doakan mudah-mudahan PKP ini sebab akhir nanti kita akan dapat kembali menjalankan aktiviti seperti biasa di Kota Raja. Kuliah bulanan kita akan berjalan seperti biasa insya-Allah. Dan bersama aktiviti-aktiviti kita yang lain.
Dan kita dimaklumkan tadi PM umum sampai 9 Jun. Sebulan lagi lah KPKP Sabar dan robo. Dan PM pesan jangan sedih. PM kata jangan banyak dengar putarkan lagu Dendam Perantau. InsyaAllah kalau kawan-kawan kita nanti Ustaz Hambali ke dia nak COD makanan ke ikan bilis ke, kita alu-alukan lah. Saya ingat tadi handphone Ustaz ada bunyi tu, geng Ikatan Asatizah tu WhatsApp tak berhenti tu. Jadi insyaAllah Alhamdulillah dah hampir menjelang asar. Kita ucap terima kasih pada sidang penonton sekalian yang sudi bersiaran pada petang ini. Minta maaf sebab saya ni kejap muncul, kejap keluar, kejap jangkit semua kerana cuaca yang hujan lebat sekarang ni di Kota Raja, angin yang kencang dan kepala air di sungai pun saya nampak dah turun dah tu. Jadi mudah-mudahan selamat semuanya. Ada itulah pada petang ini. Terima kasih sekali lagi, minta maaf. Terima kasih pada para dermawan yang akan bakal menyumbang. Terima kasih pada Ustaz yang sudi membantu memberikan penerangan berkaitan dengan Kota Raja pada kita pada petang ini. Terima kasih. Sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.